Assalamualaikum, saya Tuah. Welcome to Freka Biztalk. Okay, hari ni aku nak share sikit tentang asyik orang tanya aku dekat DM, dekat komen. So tanya, bang, saya nak buat bisnes tapi tak tahu nak start macam mana. Bang, saya nak buat bisnes macam mana nak pilih bisnes So, hari ni aku share simple tips, dalam 2-3 tips macam mana nak start bisnes. Ni based on experience sendiri dan kawan-kawan terdekat lah. So, benda pertama yang aku nak share adalah macam mana nak start bisnes adalah nombor satu, basically demand lah. So, kau kena study demand apa yang berkaitan dengan circle persekitaran kau. Contoh aku ambil contoh pengalaman aku sendiri. Contoh aku student. So, masa aku duduk dalam situasi student tu, apa demand yang diperlukan oleh student-student lain. Contoh, kita tahu masalah-masalah. Bila cerita pasal bisnes adalah menyelesaikan masalah orang, menyelesaikan apa kekurangan orang tu kita offer. So, contoh masa student, banyak masalah-masalah atau benda yang diorang perlukan yang kita perlu selesaikan, dan kita trade untuk selesai masalah tu dengan duit lah. That's why kita jadi bisnes. Contoh, dulu kita tahu student masalah basuh baju, dobi, makan. Makan tu mungkin dia boleh keluar, tapi still masalah bagi dia orang. Makanan ringan dia, malam-malam nak study ke, nak minum air ke apa benda kat situ, dia orang tak ada kowe dalam bilik, tak ada kuku, tak ada penapis air. So benda lain contoh event. Event apa yang dia perlukan? Kalau buat event mesti ada banner, banting, baju, transportation. So daripada situ akan kita research demand dekat situasi itu, kita akan tahu apa benda yang kita boleh tackle. Contoh macam dulu aku sendiri tackle masalah baju. Okay, bila buat event mesti nak buat baju, dan itu aku study sebab aku duduk dalam satu organisasi yang sentiasa buat event. So dekat situ aku tahu baju ni sangat crucial lah, diperlukan di setiap event. So bila situ aku jadilah so-called contractor baju. So itu kita ambil order, kita outsource je. Kita ambil order, dan sampailah ke hari ini bisnes tu mengembang alhamdulillah dan sampai ke tahap ini. So itu cerita macam mana ia bermula daripada baju. Sama juga masalah-masalah lain macam dobi, makanan ringan, transportation. Bermula dari kecil, kita selesai masalah kecil, dan bila lama-lama bila kita servis atau bisnes kita okey, benda tu akan direkomend daripada mulut ke mulut. So kat situ terjadinya perkembangan bisnes. Atau kalau tak war-warkan secara mulut ke mulut, bila kita dah buat bisnes 2-3 bulan, kita mesti ada untung. Daripada untung tu mungkin kita boleh plan macam mana nak buat marketing, macam mana nak hire staff, macam mana kita nak bahagikan kewangan tu supaya bisnes kita boleh scale up dan mengembang. Itu antara benda paling basic macam mana korang nak start bisnes, adalah melalui research demand. Tak payah pergi jauh, tak payah pergi satu Malaysia, just persekitaran korang sendiri, apa yang kau boleh settlekan. Kita ambil lah contoh satu lagi, government sector lah, contoh pekerja nak buat side income. Government sector, contoh seorang cikgu. Okay, kita tahu cikgu, kita tahu apa masalah guru-guru kat dalam, apa masalah student, apa masalah ibu bapa student, apa masalah staff-staff dalam organisasi sekolah itu sendiri. So kat situ kita tackle apa benda yang kita boleh offer atau apa benda yang kita boleh jual sejajar dengan keperluan diorang. Dekat situ sikit-sikit lama-lama dia akan jadi bisnes yang berkembang. Dan kalau misalnya contoh kita buat benda ni, kita try jual produk A tapi tak jadi. So kat situ kita dah tahu okey, demand ni tak ada. Kita boleh go to plan B. Okey, kita jual produk B. Yang penting kita list out dulu masalah-masalah yang berlaku dalam circle tu. That's why dia last dia akan jadi bisnes. Itu adalah idea sajalah macam mana nak buat dia punya detailing. Korang akan study sendiri dengan research, study dan research dekat masalah-masalah dalam circle korang sendiri. Nombor 2, benda yang simple juga, ramai aku rasa orang tak setuju dengan benda ni, tapi aku rasa untuk permulaan dia boleh jadi satu idea yang menarik untuk mula. Nombor 2 adalah berdasarkan minat. Okey, orang cakap bisnes ni kau tak boleh buat benda yang kau minat sebab kau syok sendiri. Kau jual benda yang kau minat, orang lain tak minat. Tapi sebenarnya kat situ untuk permulaan dia boleh jadi idea menarik. Contoh aku ambil 1-2 contoh lah. Contohnya kau minat main kereta, kau minat anything about kereta. So kau akan berkawan, kau akan masuk grup kereta, kau akan berkawan dengan orang pakai kereta.
Contoh kau minat kereta Mitsubishi, kau akan kawan dengan Mitsubishi Lancer, kau akan masuk grup Lancer, kau akan masuk grup ni, kau akan pergi ke bengkel ni, kau akan kenal orang yang jual sport rim ni. So daripada circle tu, kau dapat tahu circle kau ni orang yang sangat meminati kereta, orang sangat meminati aksesori kereta. Kalau jual baju pun baju kereta, kalau jual apa-apa merchandise pun melibatkan kereta. Dekat situ, kalau kau jual barang atau kau offer servis melibatkan kereta, kat situ dah ada demand. Sebab dekat situ dah wujud trust. Orang dah kenal kau, orang dah bernetworking dengan kau, tiba-tiba kau buat satu servis atau jual barang, orang akan beli dengan kau. Kalau tak percaya boleh cuba. Itu cerita pasal kereta. Contoh benda lain, bola sepak lah. Bola sepak sebab aku minat bola. Walaupun tak main jauh mana, tapi aku minat bola. So daripada bola pun kita ada banyak lagi kita boleh kaji. Contoh daripada pemain, management, penonton, ataupun peminat bola biasa sendiri. Dekat situ setiap orang ni ada keperluan dia masing-masing yang terhadap bola sepak. Contoh kita ambil lah, dia tak main bola tapi dia minat tengok bola. Kalau dia tak main bola, kadang-kadang dia ada jersey bola. Dekat situ kau boleh contoh, kita ambil dia minat tim Manchester City lah. Dia tak main Manchester City pun, kita semua kat Malaysia kan. Tapi kalau kau jual baju Manchester City, boleh jadi laku. Sebab dia orang minat benda tu walaupun dia orang tak main. Apatah lagi kalau dia main, walaupun dia tak main Manchester City, dia akan main tim Social League sini, kau boleh jual boot, kau boleh jual bola, kau boleh jual bib, kau boleh jual stokin, anything yang relate kepada minat itu, diorang akan pergi ke engkau. Walaupun kita tahu di luar ada banyak commercial shop yang jual benda ni, tapi sama dengan keadaan kau sekarang, kau buka kontak handphone kau orang sekarang. Contoh kita tahu ada dekat luar dia jual aircon. Kita akan cari circle kita yang jual aircon dulu sebab trust dah ada. Sama juga dengan case yang aku cakap ni, orang akan cari korang dulu sebab korang dah ada trust. So dekat situ, untuk closing barang atau jual barang atau buat bisnes dengan diorang, 50% dah dalam tangan insya-Allah. Kalau korang jaga trust, korang tak scam, tak apa, insya-Allah dia akan menjadi. Yang ketiga, aku boleh cakap benda ni paling ramai orang buat, dan benda ni aku tak cakap benda ni bagus, tapi aku tak cakap benda tak bagus. Tapi untuk as an idea, untuk start, ia bagus. Selalunya kalau orang dah tak ada idea langsung, mungkin minat tak ada, circle tak okey, dia akan pergi pada trend. Trend ni maksud aku contohnya event raya ke, musim merdeka ke, musim World Cup bola ke, tak kisahlah event-event yang besar ni, Sukan C ke kan, macam sekarang Sukan C, dia akan jual apa-apa produk atau offer any service related to the event. Contoh kita ambil paling senang, kita bawa lepas raya. Bila kau raya, dah tahu lah, orang akan meletakkan pembelian barang raya tu satu benda yang priority lah. So dia orang akan spend. Macam contoh kau sendiri, ada duit tak ada duit, kau mesti akan cuba untuk dapatkan baju raya. Tak kisahlah walau sepasang, walaupun baju raya tu murah, tapi kau mesti dapatkan baju raya. Mungkin ada setengah yang tak ambil baju raya, tapi majority orang akan cari baju raya. Dan kalau kat situ kau mencelah masuk sebagai penjual barang raya, insya-Allah kat situ akan jadi bisnes untuk kau. Kita tak nak bercerita, bila cerita pasal idea, tak tiba-tiba jadi boom. Boleh jadi boom, tapi ini untuk start dulu, untuk baca market, untuk buat duit dulu. So kat situ, contoh macam tahun ni, kita tahu banyak gila penjual baju Melayu lelaki. Tapi ada juga kawan-kawan kami yang masih bekerja, tapi buat dropship baju-baju raya. Dapat juga 30-40 lay. Kalau seorang satu lay tu, dia ambil dropship, untung RM20. 30 lay dan RM600. Dekat situ dah jadi satu transaksi bisnes. So dekat situlah yang aku cakap, daripada trend ataupun event macam ni, boleh datangkan idea untuk kau buat bisnes. Dan daripada penjualan 30 lay tu, contohlah tahun ni sebagai dropship, mungkinlah kau boleh teruskan dengan barang lain pula. Sebab pembeli-pembeli 30 orang tu kau dah tahu lah dari circle mana. Contoh yang beli semuanya orang kerja government contoh. Kau boleh tahu government ni dia perlukan apa selain baju raya, apa dia perlukan untuk bulan-bulan biasa, apa yang dia suka beli, macam mana kemampuan dia orang, spending power dia orang macam mana. Kat situ kau boleh tahu jual apa. Sebab orang dah trust kat kau. So itu cerita pasal baju raya. Okey. Contoh trend lain adalah kita ambil World Cup lah. World Cup. Negara kita bola sepak World Cup. Football World Cup kita tak ada terlibat dengan World Cup yang besar tu kan. Tapi setiap orang di negara kita yang tengok World Cup pasti ada satu tim yang dia minat lah. So dekat situ kita dapat ambil peluang untuk jual atau offer service apa-apa barang yang related to that event atau trend. Contoh masa tahun ni World Cup, kita target contoh England lah. England pergi final. Dan kita tahu peminat England ramai. So kita boleh jual jersey England, boleh jual merchandise England,
Dan ada sesetengah orang yang tak ada nak tengok live. Ada orang yang jual cara nak tengok secara watch online tapi dengan cara menjual siaran tersebut. So dekat sini dia relate dengan point nombor 2 tadi, iaitu minat bola sepak. Dekat sini dah, kalau dalam daripada idea bola sepak ni, idea World Cup ni, dia dah ada 2 dah tips yang masuk dekat ni. InsyaAllah benda tu boleh pergi jauh. Benda ni bukan cakap kosong, sebab benda ni berdasarkan pengalaman aku dan kawan-kawan terdekat juga buat benda ni. So untuk permulaan startup idea untuk ni adalah 3 idea yang paling basic yang korang boleh gunakan untuk korang brainstorm banyak lagi peluang-peluang bisnes yang ada. Berdasarkan 3 poin utama sini saja, korang dah boleh list, okey, sebenarnya banyak peluang aku boleh buat. Memang kita tak cakap apa yang kau pilih tu akan jadi, tapi itulah bisnes ni keras. So kau kena try and error lah. Kalau kau boleh list 20 potential bisnes yang kau boleh buat, kau kena buat satu-satu lah. Kalau dah menjadi satu, teruskan. Tapi kalau tak jadi, kau boleh terus sampailah jumpa yang betul-betul ngam dengan ada betul-betul jadi dengan korang punya plan. So untuk video pertama ni aku sharekan simple idea, tips macam mana korang nak bermula bisnes. Dan benda ni sangat proven sebab memang hampir 70 to 80% aku jumpa kawan-kawan daripada cara ini kalau kita kaji semula. So untuk next video, korang boleh share atau DM atau komen apa-apa soalan yang aku insyaAllah boleh tolong jawab dalam next video. Kita jumpa lagi. Bye-bye.